Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Ketua Polis Negara memang terbaik sekarang. Patutlah ramai sangat penjenayah yang semakin bergagar lutut. Patutlah ramai sangat penjenayah kah, penyakau kah, jorung kah, bilis kah, naga kah, apalagi ya, apa-apa sajalah. Patutlah makin takut kerana Ketua Polis Negara terbaik. Ya, teruskan kerja bagus nih. Terbaru di Cosmo 2 Februari 2024. Ketua Polis Negara kata kita jangan jadi bodoh sangat lah. Apa yang bodoh sangat kita baca sama-sama ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Ketua Polis Negara Tan Sri Rasaruddin Hussein mahu pengurusan tertinggi polis Diraja Malaysia PDRM agar bertanggungjawab dalam menyelia pegawai dan anggota polis secara menyeluruh. Katanya kita perlu menjaga tepi kain pasal orang masyarakat melihat melalui kita polis dengan gadget dan dashcam, dia kata. Jadi betul itu, polis-polis semua janganlah jadi pendek akal. Sekarang semua kenderaan, semua tempat, di mana-mana semua sekarang ada gadget dan dashcam. Jadi kita jangan jadi bodoh sangatlah, katanya. Jangan jadi bodoh sangatnya lah, katanya, kerana ini bukan tahun-tahun dahulu lagi. Sekarang ini visi dan misi kita dengan logo tangan bersalaman, amalan anti rasuah, polis dan masyarakat berpisah tiada, semua ada, ujarnya lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beliau berkata demikian ketika berucap semasa memberi amanat Ketua Polis Negara sempena perjumpaan khas bersama kepimpinan PDRM dan Ketua Polis Daerah Semenanjung Malaysia di Maktab PDRM di Ceras malam tadi. Katanya memang kita bekerja untuk masyarakat, tetapi ada 1-2 kes salah laku dilihat jelas menyusahkan masyarakat. Apa yang ada di badan, uniform dan logo seolah-olah tak betul, katanya. Rasaruddin berpendapat bahawa anggota mahupun pegawai yang terlibat salah laku tidak sepatutnya berada dalam perkhidmatan kerana itu telah mencalarkan imej PDRM. Tambahnya, sekiranya berlaku selepas ini, anggota yang melakukan kesalahan dan melanggar peraturan dan disiplin perlu dilapor kepada saya, kata beliau. Lihat hebatnya Ketua Polis Negara sekarang. Apabila beliau ni memang seorang yang tegas, tidak akan berkompromi, tidak akan main-main. Sekarang saya fikir memang negara Malaysia di landasan terbaik membersihkan negara daripada imej salah laku yang sudah jadi penyakit lama sudah di negara Malaysia, yaitu rasuah dan sebagainya. Tapi saya fikir sekarang dengan gandingan mantap SPRM, PDRM dengan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang patut semua jerung-jerung, naga-naga, penyakau-penyakau, tukang-tukang rasuah, salah guna kuasa, salah laku dan sebagainya berasa takut pada muka lah. Jadi beliau kata kalau ada salah laku terus lapor kepada dia direct. Saya nak KPD, laporkan kepada saya on the spot, tegas beliau. Beliau berkata demikian susulan beberapa pegawai dan anggota polis pada akhir-akhir ini dilaporkan telah terlibat dalam beberapa kisah salah laku dan jenayah pada muka. Kesian juga sebenarnya pada mereka
Tapi pada masa yang sama patut juga cakap padan muka, sebab orang betul merusakkan image PDRM. Bukan semua ahli PDRM gitu, hanya kecil saja, jumlahnya sedikit sangat, tapi betul merusakkan juga. Jadi perlu diambil tindakan segera supaya tidak berlaku lagi seperti itu. Denyut nadi suara rakyat bagaimana channel ini, saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan tahniah kepada polis di Raja Malaysia, tahniah kepada ketua polis di Raja Malaysia, dan tahniah kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang di jalur yang tepat, di landasan yang tepat. Kita jumpa lagi, bye bye. Matilah kali ini, memang habislah. Tidak serik-serik walaun ini. Baru-baru ini sudah pun dipenjara orang yang membuat ugutan dan kononnya memberikan habuan ganjaran sesiapa saja yang berani mengambil tindakan terhadap Anwar Ibrahim, yaitu untuk suatu yang teruk lah. Akhirnya bila dipenjara menangis pula dia, rasanya minta kencing-kencing itu. Kena denda pun tiada duit, minta kesian. Tapi waktu membuat bukan main, kena mau bagi 5 juta. Terbaru ini ada seorang lagi walaun yang entah walaun yang memang otak yang pendek, otak tidak cukup panjang. Ini walaun ini bakal akan kena lagi, saya jamin ini memang bakal kena lagi. Apa tidaknya walaun yang berfikiran pendek ini, saya pun tidak tahu macam mana walaun ini boleh fikir pendek sampai sanggup untuk buat benda ni, sanggup untuk menjadikan dia masa depan yang cukup gelap selepas inilah. Apa yang dia buat? Dia edit gambar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian dia masukkan gambar yang diedit itu, muka Datuk Seri Anwar Ibrahim di gambar sosok yang di dalam kain kafan. Kemudian dia buat tulis apa? Nak tanam ke nak bakar ni? Dia kata. Nah, akhirnya apa yang jadi? Pak Rokok padan muka. Ini yang dibuat oleh netizen. Netizen cari dia. Netizen jejaki walaun yang terlampau ini. Kalau ia pun benci, janganlah sampai macam begitu. Seorang penyokong Tegar PAS yang lazim digelar walaun mengejutkan warga maya apabila beliau memuat naik gambar yang diedit menyerupai Perdana Menteri dalam kain kafan. Kemudian dia tulis apa? Dia kata, nak tanam ke nak bakar ni? Kata pengguna Facebook Muhammad Hawari Zulkifli, diikuti dengan emoji ketawa. Siap sangat lah tu dengan emoji ketawa. Tapi apa yang jadi? Tangkap layar komentar Hawari di hantaran Rusli Hasan itu, serta wajahnya kini tular di media sosial. Baru kau tahu mana kamu lari. Baru kau tahu. Susulan daripada itu, netizen cuba menjejak individu berkenaan secara lebih terperinci lagi. Terkencing-kencing lah kali ini. Mana mau lari? Tunggulah sekejap lagi, tidak lama lagi polis akan sampai. Tidak lama lagi kalau sudah laporan polis dibuat, baru kau tahu tinggi rendah langit di dunia ini. Susulan itu netizen coba menjejak individu berkenaan secara lebih terperinci. Dan sekarang ini sudah pun dapat dijejaki, difahamkan. Menurut tulisan ini, dia tinggal di kampung Gongrusila di Marang, yang juga adalah pubu kuat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kita tengoklah nanti kalau dia kena angkut oleh polis, adakah Tan Sri Abdul Hadi Awang akan pergi membela dia? Sementara itu, menerusi video yang dimuat naik oleh pengguna laman X, yaitu @badboy2662, Hawari dipercayai merupakan peniaga roti canai. Siap ada video lagi. Rakaman itu, di video itu menunjukkan Hawari sedang mencanai dan memasak roti yang didakwa sedap di Marang. Sayanglah dengan pikiran kamu yang pendek gitu,
dengan amarah kamu sampai tak boleh sabar itu, entah bodoh mana kamu ini, itu merusak segala masa depan roti canai dan menjadi roti sejarah. Aduh, kesian. Kemudian dia kata apa, salam Muhammad Hawari Zulkifli, Anda sudah dikesan, harap kekal tenang di rumah katanya. Lepas tu dia kata semoga adalah lawyer pas datang tolong sebab kes kau ni berat, dia kata. Betul, kes ini kes berat, bukan kes tak berat, sangat-sangat berat ini. Kes ini berat. Jadi tengoklah apa tindakan lawyer dari PAS, adakah menolong dia ataupun tidak, kita pun tidak pastilah. Dan saya rasa ini tak ada kena dengan parti PAS. Jadi janganlah kecam parti PAS, sebab ini penyokong PAS ini tidak tahulah betul-betul dia sokong PAS kah atau macam mana, tidak tahu. Tapi selepas ini saya sebagai admin di Tin TV ingin menyerulah seluruh rakyat Malaysia, jangan pandai-pandai cepat-cepat ikut emosi, nanti merosakkan masa depan kamu. Jadi apapun yang kamu buat, fikirlah mendalam dulu, jangan dengan terus lambat je rosakkan masa depan sendiri. Jadi nanti rakyat bagaimana channel ini, bye-bye.